Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berdahulu marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi dilanjutkan usia, diberikan kesihatan oleh Allah Ta'ala untuk berada pada penghujung Ramadan, yang merupakan masa yang paling berkualiti bagi Ramadan. Kerana di penghujung itulah Nabi SAW menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar dalam banyak hadis kebanyakannya berlaku pada 10 yang akhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, taharraw Lailatul Qadar fil ashri minal awakhir. Carilah, burulah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir. Nabi tidak menyatakan tunggu Lailatul Qadar, tetapi Nabi suruh mencari. Ini merupakan gambaran kepada bersungguh-sungguhnya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan disebut dalam hadis, Nabi sangat serius ketika tiba pada 10 yang akhir. Disebutkan bahawa Nabi syadda mi'zarah, Nabi akan mengikat kainnya kemas-kemas, yang merupakan simbolik kepada tidak tidur lagi bersama dengan isterinya. Wa aiqaza ahlah, dan mengejutkan semua ahli keluarganya untuk beribadah. Wa ahya lailah, dan juga Nabi menghidupkan malam sepanjang 10 yang akhir itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang patut dilakukan, mengisi malam-malam terakhir Ramadan sebelum Ramadan melabuhkan tirai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sibuk membuat persiapan raya. Tidak ada satu hadis pun Nabi sibuk dengan persiapan raya. Kita tidak ada pernah dengar bahawa Nabi SAW bertungkus lumus, membuat kuih dan menyediakan. Persiapan raya bagi Nabi SAW hanyalah pakaian baru, dan insya-Allah boleh disediakan lebih awal. Dan ada hadis di sana Nabi menyuruh kita untuk memakai pakaian yang baru. Bahkan orang-orang miskin yang tidak ada pakaian, mereka diminta untuk meminjam daripada jiran-jiran yang kaya untuk menunjukkan syiar kegembiraan, syiar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Jadi kita berada pada 10 yang terakhir Ramadan. Kita tahu bahawa Ramadan datang untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan dalam Islam dia ada objektif yang tertentu. Kita lihat bagaimana objektif yang Allah Ta'ala sebutkan bagi sembahyang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sembahyang itu mampu mencegah seseorang itu daripada perkara fahsya. Perkara fahsya ialah perkara dosa-dosa yang berkaitan dengan seks. Kerana bila Allah berbicara tentang zina, Allah menyebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Dan zina itu adalah fahisyah, yang keji dan sebaik-baik cara, jalan seburuk-buruk cara untuk mendapatkan keturunan. Sembahyang juga disebut dengan aqimis solah li zikri. Dirikan sembahyang untuk mengingatiku. Dan para ulama mengatakan bahawa objektif mengingati Allah itu lebih besar daripada mencegah daripada fahsya dan munkar. Kerana bila seorang itu mengingati Allah, maka insya-Allah dia juga akan terlindung daripada fahsya dan munkar. Begitu juga dalam ibadat zakat. Allah menyebut, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, yakni kerajaan nak mengambil daripada harta-harta mereka. Berapa nak diambil tidak disebut. Harta apa yang nak diambil tidak dihuraikan dalam Quran. Itulah tanggungjawab hadis sebagai mufassir dan mubayyin kepada Al-Quran. Sedekah di sini kata ulama ialah ibadat zakat. Kenapa? Untuk diambil tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka. Kerana dalam harta orang kaya itu ada harta yang dimiliki oleh orang miskin. Wa tuzakkihim biha, dan juga untuk menyucikan jiwa mereka dari sifat cintakan dunia yang melampau, sifat kedekut, sifat hubbud dunia dan sebagainya, dibersihkan dengan zakat. Maka objektif zakat ialah untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Manakala kita tengok dalam ibadat haji,
Allah Ta'ala menyebut bahawa yu'azzim syairallah, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Bila kita mengerjakan haji, kita tengok, kita tawaf di Baitullah. Kita tahu Baitullah bukan dibina oleh engineer, tapi dibina oleh tangan yang bertakwa, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Maka pada hari ini kita melihat bahawa inilah lambang penyatuan umat Islam, syiarnya. Bila kita melakukan sa'i di Safa dan Marwah, kita akan melihat dan kita akan mengambil pengajaran betapa gigihnya seorang ibu muda yang ditinggalkan oleh suaminya, betapa tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu Taala, tidak mengkritik, tidak melahirkan rasa tidak puas hati bila suaminya menyatakan bahawa dia ditinggalkan atas perintah Allah. Maka dia akur dan dia yakin bahawa di sana ada pertolongan Allah. Semuanya ini syiar-syiar yang boleh kita bawa pulang bila kita kembali ke tanah air kita, untuk menjadikan dia sebagai sumber inspirasi dan juga momentum untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Taala dan menjadi hamba yang soleh di sisi Allah Taala. Begitu juga kalau kita tengok dalam berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah itu menjadikan hati menjadi tenang. Begitu juga ibadat puasa ada objektifnya, yang semua kita maklum bahawa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Ibnu Abbas menyatakan, kalaulah ayat itu bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, maka sudah tentu selepas itu ada perintah yang akan ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh orang-orang beriman, ataupun larangan yang Allah Ta'ala minta untuk dijauhkan. Kita tengok dalam ya ayyuhallazi ini, Allah perintahkan berpuasa. Dan di sana ada ya ayyuhallazi lain lagi, banyak dalam Al-Quran. Contoh larangan selepas ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Jangan rasa idea kita lagi bagus daripada idea Nabi, daripada hadis Nabi, daripada perintah Nabi. Dan jangan kamu bercakap dengan Nabi, bercakap kuat sebagaimana kamu bercakap dengan rakan-rakan kamu, dengan sebahagian daripada kamu. Risikonya menyebabkan amalan kamu batal dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Merasa lebih hebat daripada hadis, merasa lebih hebat daripada Nabi SAW, rasa dirinya, ideanya lebih vokal, lebih hebat, lebih ke depan daripada Nabi SAW. Risikonya amalan boleh batal dalam keadaan tidak mengetahui. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, adalah perintah, suruh. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Apa matlamat dalam adjektif puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna takwa? Ulama membincangkan makna takwa. Ibnu Abbas menyatakan at-taqwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kamu menjunjung perintah Allah. Takwa itu ada dua komponen, iaitu pertama, buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Dan kalau kita lihat ibadat puasa, dia lebih menekankan kepada tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita lihat puasa bukan ibadat yang nampak dilihat. Kita tak boleh tengok puasa. Ramai orang berpuasa, tak berpuasa pun ada yang tak berpuasa segelintir, bukan ramai, segelintir. Tapi dia punya lakonan yang mengalahkan orang berpuasa. Pada zaman kanak-kanak dulu ada budak yang minum air pahit, berkomor 3-4 kali, keluar sekali. Dia contoh. Tak puasa lah tu. Tetapi dekat berbuka dia punya muka, dia buat laih, buat letih. Dan kadang mak dia pun confused. Biar betul dia puasa sehari ni, macam 3 hari tak makan. Puasa satu ibadat tak boleh tunjuk. Puasa ialah al-imsak, adalah menahan diri daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang kita boleh tengok, rukuk, sujud, bacaan, boleh perdengarkan bacaan yang mungkin sedap, bacaan ikut imam itu, imam ini.
Ibadat haji kita boleh lihat. Kita tawaf, kita sa'i, macam-macam, memerlukan tenaga. Ibadat zakat, macam-macam kita boleh lihat. Bagaimana zakat. Bahkan ada orang sedekah, tunjuk ke orang dan sebagainya. Bukan tak boleh tunjuk, ada sedekah yang boleh dipamerkan, tapi kena jaga di sana hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua ibadat lain nampak, tapi puasa tidak. Puasa kita hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab itu ketika ibadat lain diserahkan kepada mereka untuk menulis pahalanya, sudah ditentukan pahalanya. Orang yang sembahyang berjamaah, Tuhan dah tentu 27, ada yang satu riwayat 25 kali ganda. Sudah ditentukan. Dan kita pun boleh jangka pahala itu. Tetapi puasa tidak. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amali bani Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan turun padang untuk membalasnya. Puasa untuk Allah. Kerana puasa melatih keikhlasan. Tak boleh nampak. Kita duduk seorang-seorang dalam bilik, kita boleh berbuka puasa. Kenapa kita tak berbuka? Kerana kita yakin ada Allah yang melihat. Balik ke rumah dalam keadaan cuaca panas, dalam peti sejuk ada lagi air semalam yang berbaki, sirap yang berpeluh kesejukan, melambai-lambai untuk kita minum. Tapi kenapa kita tak minum? Kenapa ada kanak-kanak yang sanggup tidak menipu ibu bapanya? Kerana mereka yakin bahawa Allah melihat. Inilah yang nak diterapkan oleh puasa. Takwa dalam bentuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bayangkan tuan-tuan, kata Tok Guru ni Abdul Aziz, puasa difardukan bukan di Mekah. Sepatutnya kalau ikut logik, puasa orang tak nampak, Abu Jahal tak boleh trace kalau orang berpuasa, semua tak boleh nampak, puasa memang tak boleh tunjuk ke orang. Sebab tu zaman budak-budak dulu, bila kita berpuasa, kita tengok, saya ingat waktu sekolah dulu, zaman kanak-kanak dulu, meludah. Cikgu tanya, kenapa meludah ni puasa? Takut batal telan air liur. Telan air liur tak batal puasa. Tapi masa tu kanak-kanak, puasa tak boleh tunjuk ke orang. Patutnya puasa diperlukan di Mekah. Ketika umat Islam mendapat ujian, maka umat Islam boleh melakukan ibadat puasa tanpa dapat diketahui oleh musuh. Tetapi puasa diperlukan ketika Nabi berada di Madinah, ketika Nabi sudah membentuk kerajaan. Kata Tok Guru ni Aziz, kerana puasa ini untuk melahirkan takwa. Takwa ialah benteng kepada seseorang supaya jangan melangkau daripada garisan yang ditentukan oleh Allah. Bayangkan kalau kerajaan sudah ada, kesenangan sudah mula ada sedikit, kalau tidak ada takwa macam mana? Pembaziran akan berlaku, mungkin akan berlaku pecah amanah. Banyak buat boleh ni, tetapi kenapa tidak berlaku? Kerana takwa yang ada dalam diri seseorang. Sebab itulah sepanjang Tok Guru Ni Aziz dan pimpinan PAS memerintah Kelantan, tidak ada satu pun kes rasuah. Tidak ada satu pun kes rasuah yang membabitkan pimpinan. Tak ada satu pun. SPRM diberikan ruang seluas-luasnya, bukan sahaja 24 jam kata Tok Guru Ni Aziz dulu, saya ingat lagi, bahkan 25 jam. Tapi tidak ada satu pun kes yang membabitkan rasuah. Kerana apa? Kerana dibina atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa inilah yang dijanakan dalam bulan Ramadan. Bayangkan, Ramadan mengajar kita, puasa mengajar kita, jangan makan makanan kita sendiri. Kita tak makan. Walaupun makanan kita sendiri, walaupun harta kita sendiri yang kita beli, tapi kenapa kita tak makan selagi Allah Ta'ala izinkan, yakni ditandakan dengan azan maghrib? Walaupun ada orang cakap azan asar sama dengan azan maghrib, tapi kenapa mereka tidak makan? Makanan mereka sendiri, kerana mereka patuh kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bayangkan kalau makanan yang mereka beli dengan usaha dan titik peluh mereka sendiri, mereka tidak berani dan mereka patuh untuk tidak memakannya ke mulut mereka, kerana yang melarangnya ialah Allah. Apatah lagi kalau makanan yang sudah tentu haram. Kalau yang haram, rasuah, sudah tentu mereka tidak akan buat. Kerana yang halal dalam bulan Ramadan pun mereka diasuh dan dididik
supaya mereka tidak mengambil yang halal kalau dilarang oleh Allah pada waktu tertentu. Maka sudah tentu rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah, dua-duanya dalam neraka. Benda haram mereka tidak akan makan. Kerana Nabi sebut kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh, sel-sel DNA yang tumbuh daripada daging, daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang layak untuk membahang daging tersebut. Sebab itu pernah berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia pulang daripada rumahnya dan dalam keadaan kehausan, dia minum segelas susu yang ada di dalam rumahnya. Biasalah balik rumah ada susu, mungkin susu orang rumah beli ke apa ke, maka dia minum. Kemudian selepas dia minum, barulah dia bertanya, ni susu ni dapat daripada mana? Tadi ketika haus tak ingat nak tanya, minum dulu. Maka diberitahu oleh keluarganya, jiran yang beri. Tak tahu jiran yang dekat ke jiran yang jauh, sebab jiran ni ada dua. Dan dia tahu bahawa jiran itu sebelum ini, kan dah bertaubat, dia punya antara dia punya mata pencariannya ialah berbomoh, menjadi dukun. Dukun gunakan kaedah yang tidak patuh syariah. Lalu kadang-kadang orang beri upah, antara upahnya ialah susu. Maka bila tahu daripada jiran tersebut apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia menjolok tekaknya supaya keluar dengan muka yang merah, dengan keadaan nak keluar, nak muntahkan, supaya tidak ada berbaki langsung air susu dalam perutnya. Dan dia menyatakan kalau nyawa pun keluar untuk ini dia sanggup, kerana dia tidak mahu tersisa sedikit pun makanan haram dalam perutnya, walaupun dari segi kaedah fiqh itu tidak mengapa, kerana ini perkara yang bukan dia sengaja untuk lakukan, tapi kerana dia nak memberitahu soal haram, soal makanan haram, soal hal haram bukan satu perkara yang kecil. Sebab itu di antara yang mampu dilakukan oleh puasa ialah melatih kita. Kalau makanan sendiri kita tidak suapkan ke mulut, tunggu waktu azan, walaupun nasi kerabu tu dah gaul dah, tapi selagi tak masuk waktu tak makan. Ini menunjukkan kepatuhan kita. Isteri kita yang sah dah kita kahwin, satu dunia tahu sebab masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram. Memang isteri kita, tapi kenapa kita tidak boleh bersetubuh pada siang hari? Walaupun isteri kita, kerana yang melarangnya pemilik sebenar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau yang halal itu pun kita tidak lakukan kerana perintah Allah atas dasar takwa, maka apatah lagi yang haram. Kalau puasa ini dihayati dengan betul-betul dan benar, maka sudah tentu tidak akan ada perzinaan, tidak akan berlaku kecurangan di luar sana, kerana sudah dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan, tuan-tuan, bukan tinggalkan makan dan minum saja. Bahkan Allah suruh dalam Quran, wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Kamu tinggalkan mereka yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan main-main. Mereka yang memblekehkan agama kena tinggalkan. Mereka menjadikan agama sebagai senda gurau kena tinggalkan. Bahkan dalam hadis lain Nabi suruh tinggalkan kumpulan-kumpulan yang menentang Islam. Fa'tazil tilkal, disebut dalam hadis, fa'illam yakul lahu jama'atun wala imam. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada pemimpin Islam, macam mana nak buat? Nabi kata, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Kamu kena tinggalkan semua firak-firak, semua kumpulan-kumpulan yang tidak berada dalam perjuangan yang benar dan landasan yang betul, dalam kumpulan yang nak menobatkan Islam. Kamu kena tinggalkan, walaupun kamu terpaksa menggigit umbi kayu, hatta yudrikakal maut wa anta ala zalik, sehingga kamu mati dalam keadaan demikian. Tinggalkan ideologi-ideologi yang sesat, ideologi izm yang sesat. Ini juga adalah merupakan perkara yang minta ditinggalkan oleh Allah. Kalau soal makan dan minum minta ditinggalkan, ideologi izm itu lebih teruk. Dia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus ke lembah kesesatan. Kerana yang benar hanya Islam. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Nabi pernah pada suatu hari buat satu garisan yang lurus. Kemudian Nabi buatkan garisan-garisan kiri dan kanan.
Lalu Nabi membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalan yang lurus, yakni Islam. Yang kita minta dalam setiap kali solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Bukan saya seorang Tuhan, kami semua. Dalam bentuk jamaah, kata Syed Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir. Ini menunjukkan bahawa berada dalam jamaah itu penting, dalam kumpulan, dalam kerangka besar umat yang ingin mendaulatkan agama Allah, yang ingin menjadikan manusia ini patuh kepada perintah Allah, itu adalah merupakan suatu perkara yang dituntut dalam Islam. Sebab itulah dalam ibadat puasa kita minta tinggalkan benda-benda yang tak seronok, benda-benda yang membuang masa. Banyakkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Bahkan pada 10 yang akhir kita diminta beriktikaf. Sekarang kita tak boleh beriktikaf di masjid kerana suasana PKPB ni. Kita tak boleh. Tak apalah, kita iktikaf kat rumah kita, walaupun bukan iktikaf dalam keadaan yang sebenarnya. Kita ambil satu sudut, satu bilik dalam rumah kita. Kita bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Taala, beribadat kepada Allah. Semoga dengan kekurangan walaupun tidak di masjid, Allah terima 10 malam terakhir kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, Allah selamatkan negara kita. Dan banyak kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala, bukan sahaja ibadat ritual seperti sembahyang, puasa yang kita lakukan, juga seperti seperti berselawat, membaca Al-Quran, tadarus, bahkan ibadat sosial, ibadat yang ada hubungan dengan manusia, seperti infak, zakat fitrah, zakat harta, derma, apa sahaja yang kita namakan yang menjadikan hubungan kita dengan manusia menjadi semakin mantap, maka dia juga adalah suatu ibadah. Kerana di sana ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita perkasakan semua ini dalam 10 yang terakhir. Kerana dalam Islam, Allah Ta'ala tidak suruh kita beribadah pada Allah sahaja dengan melupakan masyarakat, dengan melupakan negara dan sebagainya. Kita tengok dalam surah As-Sajdah, Allah menyebut tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa, mereka merenggangkan, menjauhkan belakang mereka, belikat mereka daripada madaji', tempat yang enak, tilam yang empuk, yang sedap, yang seronok. Kenapa mereka bangun? Yad'una rabbahum, mereka mahu berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan khaufan, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Taala, wa tama'an, dan keadaan tamak, haloba, inginkan syurga Allah dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Allah tidak hentikan ayat itu pada situ saja, tapi Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ibadat sosial, ini ibadat hablum minan nas, yakni mereka rezekikan apa yang direzeki kepada mereka, maka infakkan. Maka marilah kita perkasakan 10 yang terakhir Ramadan ini, tuan-tuan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan takwa kepada kita sepanjang Ramadan ini, menjadikan kita manusia yang bertakwa, yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu. Takwa itu ialah at-taqwa huwal khawful minal jalil wal ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu liyaumir rahim. Takwa itu ialah khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khauf kepada Allah, kita tahu bahawa bukan seperti khauf kepada manusia, bukan takut pada manusia. Takut pada manusia, takut pada makhluk, kita akan makin jauh. Makin kita takut pada ular, makin kita jauh. Takut pada harimau, takut pada manusia. Tapi takut pada Allah, semakin takut makin dekat. Saya ingat lagi seorang guru beritahu bahawa ibarat seekor monyet, kalau ibarat dia sedang memanjat pokok, kemudian datang angin yang kuat, monyet itu takut jatuh. Dia apa dia buat? Dia akan pegang kuat-kuat pokok tersebut, peluk kuat-kuat supaya tidak jatuh. Itu kita banyak pokok, ada angin bertiup, kita akan pegang kuat. Itu takut pada makhluk. Takut pada makhluk, contohnya macam itulah. Semakin takut makin dekat. Macam takut kepada Allah, semakin takut, semakin buat kebajikan, semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Terlihat bagaimana ada ulama, saya baca satu kisah bagaimana ketika dia nak mengambil wuduk,
nak mengambil wuduk tuan-tuan untuk sembahyang qiyamul lail pada waktu malam. Musim sejuk, kemudian ketika dia mencelupkan tangannya ke dalam tempat wuduk tersebut, tiba-tiba dia kaku, tak dapat untuk meneruskan wuduk. Kerana apa? Dia takut teringatkan satu neraka yang bernama Zamharirah, yang sejuk, yang boleh membekukan jantung, dan juga adalah merupakan satu siri seksaan Allah Subhanahu Taala di akhirat, menyebabkan dia tidak dapat meneruskan wuduknya sehinggalah azan subuh berkumandang. Dia tidak qiyamul lail pada malam tersebut, sehingga pembantunya datang, khadamnya datang, tanya. Lalu dia menyatakan, itulah puncanya. Ini takut yang luar biasa. Sayyidina Umar pernah takut kepada Allah SWT membaca ayat-ayat tertentu, menyebabkan dia jatuh sakit. Yang menyebabkan orang datang beramai-ramai ingatkan sakitnya, itulah yang membawa kewafatan beliau. Walaupun tidak, Sayyidina Umar akhirnya telah terbunuh dalam satu peperangan, dibunuh oleh seorang Raja Parsi, anak Raja Parsi yang dendam bila Parsi jatuh pada zaman Sayyidina Umar. Terlihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, yang dicicik pada Sayyidina Umar ketika dia memegang tampuk pemerintahan, takutnya kepada Allah menyebabkan badannya kurus, menyebabkan dia mengurus harta negara dengan cukup baik, sehingga kan ketika anaknya datang berjumpa dengan dia, dia akan padamkan lilin yang dibeli dengan duit kerajaan, lalu mengeluarkan lilin yang dibeli dengan duit sendiri bila dia tahu bahawa anaknya datang itu untuk urusan keluarga, bukan urusan rasmi negara. Takutnya menjadi luar biasa. Ini takut kepada Allah. Maka puasa bila melahirkan ketakutan kepada Allah, dengan ibadat puasa ini, tidak ada lagi rasuah, tidak ada lagi pecah amanah, tidak ada lagi penyelewengan berlaku dalam sesebuah negara, dalam mana-mana peringkat kepimpinan pun, kerana nilai takut kepada Allah Subhanahu Taala itu sudah ada. Apa sangat yang kita mampu di dunia ini, tuan-tuan, kalau orang ambil harta haram, rasuah, dapat harta yang banyak, ekonomi yang kukuh atas muka bumi ni, nak makan setara mana sangat. Umur umat Nabi Muhammad, Nabi sebut a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa kulluhum man yajuzu zalik. Umur umatku ini antara 60-70 tahun. Yang lebih daripada itu, 80, 93, 96 itu tak ramai. Apa lagi yang kita nak makan, tuan-tuan, kalau 70 ke atas? Semua makanan mungkin sudah dicatu dah. Doktor beri nasihat, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni makan sikit, yang ni langsung tak boleh, yang ni kalau makan banyak balik awal, macam-macam. Kenapa? Kerana faktor kesihatan. Jadi apa guna harta yang bertumpuk-tumpuk itu? Dan amat malang kalau harta itu datang daripada sumber yang haram dan tidak berbaloi. Kita akan dibakar hidup-hidup di akhirat nanti dengan harta yang haram ini. Bayangkan, tuan-tuan, kulit kita, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairuhum, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tak kala kulit-kulit mereka terbakar, Allah ganti kulit-kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Kita terpegang periuk panas pun dah kita tarik dengan cepat tangan kita. Bayangkan api neraka, na'udzubillah. Tak ada cuti, tak ada rehat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalaulah mereka yang dibakar dalam neraka dikeluarkan sekejap, lalu diletakkan dalam lahar gunung berapi, dia boleh tertidur dalam lahar gunung berapi kerana tidak merasa lagi kepanasan, kerana terlampau teruknya kepanasan yang dirasakan dalam api neraka. Na'udzubillah. Tidak berbaloi. Maka ketakutan kepada Allah, takutkan azab Allah, takutkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala dengan semakin mendekatkan diri pada Allah. Kemudian waridha bil qalil, redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Belajar menjadi orang redha. Walaupun kita tak dapat ke masjid sekarang, kita redha dengan keadaan suasana sekarang. Kita tak boleh nak beraya di rumah-rumah seperti biasa, berjumpa balik kampung, kita redha kerana keadaan begini. Redha ini adalah sifat orang bertakwa kepada Allah. Redha dengan apa yang berlaku. Tak payah nak ubah-ubah kalau benda tu sudah baik, kan? Tak payah nak kalut-kalut sangat dan sebagainya, supaya kita akan betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Kadang-kadang kita diuji dengan macam-macam. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan kata pasti kami akan mengujikan kamu dengan sebarang sesuatu berupa ketakutan,
kemudian kekurangan harta benda, jiwa raga, meninggal dunia keluarga. Nabi SAW semua anaknya meninggal dunia ketika dia masih hidup. Baginda SAW masih hidup. Dia yang mengkafankan, dia menyembahyangkan jenazah, dia yang membawa turun ke dalam liang lahat. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha sahaja yang meninggal selepas Nabi wafat. Nabi redha kepada Allah. Nabi redha, Nabi sedih, Nabi pernah menangis, keluar air mata dengan kematian Ibrahim anaknya. Air mata rahmat, tapi keredaan tidak terpadam dengan air mata yang mengalir. Kemudian wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan isi kandung Al-Quran. Cuba untuk beramal seboleh mungkin dalam bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, tadabbur, tengok ayat-ayat Al-Quran. Bagi contoh, kita buka ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah dah sebut mula-mula selepas Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim pun kita tak tahu makna, betapa kerdilnya ilmu kita. Kita letakkan ilmu kita, PhD 3 kali PhD pun kita tak apa nak mentafsirkan Alif Lam Mim. Walaupun ada ulama mentafsirkan, tetapi tidak ada siapa yang boleh confirmkan bahawa tafsiran itu tepat. Hanya Allah yang mengetahui. Zalikal kitab, kita diajar zalika, bukan hazal kitab. Walaupun kitab itu berada di depan kita sebut itu kitab. Kata ulama, itu bukan bermaknanya jauh dari sudut jarak, tapi tingginya Al-Quran. Kita letakkan ilmu kita, engineering ke apa ilmu kita, di bawah tapak kaki bila berhadapan dengan Quran. Quran paling tinggi, paling hebat untuk dilaksanakan dalam seluruh kehidupan. Dan tazkirah ini tidak mampu untuk menguraikan keindahan, kehebatan Al-Quran. Tuan-tuan boleh belajar dengan para asatizah dan sebagainya. Ini menunjukkan la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Banyak lagi selepas ini ayat-ayat yang akan dijumpa selepas surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang mungkin mencabar keegoan, mencabar apa semua. Semua kena pendamkan semua itu dan kena tunduk pada Al-Quran. Kerana Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lah yang menjaga Al-Quran. Dan yang terakhirnya, kata Sayyidina Ali, wal isti'adadu liyamir rahil, bersedia untuk menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, umur kita semakin hari semakin habis. Ibarat dapur gas yang kita guna untuk memasak. Suatu hari nanti kita akan tiba pada kita buka, apinya semakin mengecil dan mungkin dia akan padam. Berapa ramai dah ulama-ulama yang meninggalkan kita. Tuan Guru ni Abdul Aziz, guru kami Tuan Guru Harun Din. Kita tengok bagaimana yang terbaru Ustaz Ismail Qamus, dan ramai lagi ulama-ulama telah pergi. Dan bila ulama ini pergi, tidak ada galang gantinya. Tidak ada yang sehebat mereka lagi, walaupun ramai ulama lain, tapi mereka tidak mampu mengambil alih kelompangan yang ditinggalkan oleh ulama. Maka kita juga kena bersedia menghadapi hari-hari yang semakin dekat dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takutkan kematian itu, tapi takutkan apa yang berlaku selepas kematian. Dengan kita menyediakan diri kita bertaubat, gunakan Ramadan yang masih berbaki untuk istighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenang dosa-dosa kita yang telah lalu, kita refleksi balik, muhasabah balik kekurangan-kekurangan kita, bertaubat kepada Allah. Semoga kita tidak menjadi orang yang melawan Allah SWT. Sekian, itulah saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moga-moga kita dapat manfaat bersama. Apa yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.